سخطك والنار. آمين. اللهم إنا نسألك من معاملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعينك من استعانتك من معاملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bagaimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita masih membicarakan tentang kelebihan ilmu dan juga mempelajarinya dan juga mengajarinya. Maka pada pengajian kita yang lepas, Al-Imam Ghazali membicarakan bahawasanya ilmu ini dia adalah wasilah yang mana dengannya seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebab tanpa ilmu kita tidak dapat beramal, dan tanpa beramal kita tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia sahih, yang betul, dan dia beramal dengan ikhlas, maka dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengannya dia mendapatkan keridaan Allah. Tapi kalau sekiranya seseorang itu tidak mementingkan mempelajari ilmu, maka dengan itu dia tidak ada pengajian kita yang lepas, bahawasanya ilmu ini dia adalah wasilah, dan maksudnya adalah bagaimana kita mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu beliau mengatakan, wa amma fadilatu ta'limi wa ta'allumi fadhahiratun mimma dzakarnahu fa innal ilma idza kana afdalal umur kana ta'allumuhu talaban lil afdali. Dari beliau mengatakan, adapun berkenaan dengan mempelajari ilmu dan mengajari ilmu, dia ada kaitan dengan ilmu itu sendiri. Kalau kita mengatakan ilmu ini adalah sesuatu yang penting dan mempelajarinya adalah daripada amalan yang paling afdal, maka tentu sekali mengajarinya juga membawa fadilah yang besar, dan apa saja yang bersangkut paut ini dengannya. Wa bayanuhu anna maqasidal khalqi majmu'atun fid dini wad dunya wala nidhama lid-din illa binidhamid dunya. Yani beliau mengatakan manusia ini walau macam mana sekalipun dia tidak boleh lari daripada kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Maka kehidupan dunia ini manusia ada tanggungjawab, dan ini juga bersangkut paut dengan ilmu. Dia harus mengetahui apa yang sepatutnya dia melakukan, bagaimana dia melakukan, dan begitu juga ia menjadi sebab dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi sekarang Al-Imam Ghazali dia akan membicarakan tentang ilmu dengan lebih luas. Kita ada ilmu yang bersangkut paut dengan pekerjaan dunia, dan kita ada ilmu yang bersangkut paut dengan khusus dengan akhirat. Ini yang beliau akan membicarakan. Sebab ini beliau mengatakan perlu kita memahami perkara ini, sebab manusia tidak boleh lari daripada keduanya. Maka beliau mengatakan fa inna dunya mazra'atul akhirah. Dan dunia ini dia ibarat apa? Mazra'ah, iaitu cocok tanam bagi akhirat. Jadi Nabi kita SAW mengajarkan dunia ini dia ibarat apa? Tempat yang mana kita meletakkan usaha kita supaya kita mendapat dia punya hasil pada hari akhirat. Jadi apakah yang usaha yang perlu kita melakukan? Maka perkara ini bersangkut paut dengan kehidupan kita di dunia. Maka perlu kita mengetahui bagaimana kita nak usahakan dan apa yang perlu diusahakan
supaya kita mendapat hasilnya pada hari kiamat. Wahyal alatul musilatu ila Allah Ta'ala. Maka dunia ini dia adalah alat yang mana dengannya hamba menyampaikan dirinya kepada Allah. Lihat ini bagaimana Imam Ghazali dia melihat ini perkara ini. Dia mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia, dan Allah menciptakan manusia di atas muka bumi ini, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepadanya kewajipan-kewajipan dan melarangnya melaksanakan beberapa perkara, dan Allah memberikan kepadanya tugas dan tanggungjawab. Selagi mana manusia taat kepada perintah Allah dan mencegah dirinya daripada apa yang dilarang oleh Allah, dan dia melaksanakan apa yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dunia ini ibarat apa? Mazra'ah bagi akhiratnya. Yani dia akan mendapatkan hasilnya pada hari akhirat. Jadi orang ini dia telah berjaya dalam kehidupan dunianya, sebab yani dia telah meletakkan usaha yang sewajarnya seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau manusia tidak mengetahui perkara ini, manusia mungkin akan hidup 60-70 tahun tetapi umurnya tidak memberikan manfaat, sebab ini dia tidak mengetahui akan kepentingan ini, dan dia tidak mengetahui bagaimana nak usahakan untuk dia mendapatkan kebahagiaan yang ini di akhirat. Maka Imam Ghazali mengatakan semua ini didapati kalau kita memahami perkara ini dengan ilmu. Selepas itu beliau mengatakan wahyal alatul musilatu ila Allah azza wa jalla liman ittakhadhaha alatan wa manzilan la liman yattakhidha mustaqarran wa watana. Jadi ia adalah perkara yang mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang menganggap dunia ini sebagai tempat berlalu dan bercocok tanam. Maka bagi orang seperti ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau sekiranya seseorang menganggap dunia ini sebagai tempat matlamatnya, maka dia akan mendapatkan kegagalan. Jadi saya rasa kita boleh faham insya-Allah ya. Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tempat yang mana dengannya dia bercocok tanam bagi akhirat, maka dia mendapatkan kejayaan insya-Allah. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu dia menganggap dunia ini sebagai watan, seperti mana Imam Ghazali mengatakan, yang ini maksudnya dia menganggap dunia ini sebagai maksud hidupnya, yakni dunia aku segala-galanya. Ada orang ini mengatakan rumahku syurgaku, ini khalas so syurga terus. Jadi yang penting bagaimana dia nak mencantikkan rumahnya, sebab dia menjadikan ini rumahnya sebagai satu tempat, ini sebagai maksud. Islam ini mengatakan ini membawa yang ini kepada kegagalan kalau sekiranya seseorang itu tidak berjaga-jaga. Tapi kita lihat kebanyakan manusia begitu. Kita keluar daripada masjid, kita jumpa orang, kebanyakan dari manusia mereka yakin bahawasanya dunia ini segala-galanya. Kita keluar daripada masjid, kita jumpa dengan orang, kita akan lihat orang berbual ini tentang dunia daripada awal hingga ke akhir. Jarang sekali kita jumpa orang berbual tentang akhirat. Jarang sekali. Jarang sekali kita jumpa orang di luar yang ini membicarakan tentang kepentingan ini akhirat, tentang kepentingan iman, tentang kepentingan kita mendapatkan keridaan Allah, tentang kepentingan ini salat. Jarang. Tetapi kebanyakan ini orang membicarakan yang ini tentang ini keduniaan, seolah-olah ini dunia ini adalah selama-lamanya. Jadi ini adalah keadaan yang mana kita tinggal dan kita lihat ini dengan mata kita sendiri. Maka mempelajari kitab-kitab tasawuf ini seperti ini memberikan kepada kita sesuatu pemikiran akan bahayanya perkara ini supaya kita tidak terjebak dalam musibah ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita insya-Allah. Selepas itu beliau mengatakan walaisa yantazimu amru dunya illa bi a'malil adamiyyin wa a'maluhum wa hirafuhum wa sina'atuhum tanhasiru fi thalathati aqsam. Masya-Allah, Imam Ghazali sekarang ini dia akan membicarakan ini tentang amalan-amalan ataupun pekerjaan-pekerjaan manusia, yang mana tanpa pekerjaan ini kehidupan manusia tidak dapat berdiri. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali yang perlu kita memahami. Dan ini adalah fardu kifayah. Yang ini daripada fardu kifayah adalah bagaimana kita nak membina tamadun,
daripada fardu kifayah adalah bagaimana kita nak membina masyarakat-masyarakat yang mana keperluan bagi tiap-tiap individu didapati. Jadi Islam bukan saja agama yang memerintahkan kita melakukan ibadah, tetapi Islam ini memerintahkan kita muamalah dan memerintahkan kita untuk kita membangun tamadun. Itu sebab sahabat-sahabat Nabi SAW memahami perkara ini. Begitu juga dengan tabi'in dan tabi'in dan para ulama memahami perkara ini. Maka kita lihat dalam beberapa tahun Islam dapat mendirikan satu tamadun yang sangat hebat. Sampai hari ini orang membicarakan tentang tamadun Islam. Bagaimana mereka dapat mendirikan tamadun yang besar? Sebab ini mereka memahami daripada tanggungjawab seorang Muslim adalah membina tamadun. Jadi daripada sebab ini daripada maksud Allah menciptakan manusia adalah ibadah dan begitu juga membina tamadun. Di sini Al-Imam Ghazali beliau membicarakan tanpa tamadun maka kita tidak akan menjalankan kehidupan kita dengan baik. Maka itu sebab dalam Islam mempelajari kedoktoran fardu kifayah, mempelajari engineering, ini handasah, dalam bahasa Arab kita panggil handasah, fardu kifayah. Mempelajari yang ini tentang zira'ah ala fardu kifayah. Apa sebabnya? Kenapa kita mengatakan mempelajari kedoktoran fardu kifayah? Ada doktor dalam masyarakat fardu kifayah. Yang ini maksudnya kalau satu masyarakat tidak ada doktor, satu negeri misalnya tidak ada doktor sama sekali, apa akan jadi? Satu orang ini kalau sakit mana nak pergi? Tak ada orang. Ini boleh bawa kepada maut. Yang ini meninggal terus. Ataupun kalau tidak ada doktor, lain orang pula dari doktor yang bukan ahlinya, dia kasih ubat yang salah. Musibah. Baik-baik tak sakit jadi sakit. Jadi ini adalah fardu kifayah. Wajib ini bagi masyarakat ini Muslim untuk mempelajari ilmu ini. Begitu juga dengan ilmu yang ini membina rumah dan bangunan. Ini dalam ilmu engineering, architecture, fardu kifayah. Kita lihat ramai pelajar-pelajar kita di universiti sekarang tak tahu tentang perkara ini. Kita hidup dalam zaman satu orang ini belajar kat universiti, dia belajar kedoktoran, dia menyangkakan kedoktoran ini semua tidak ada kena-mengena dengan akhirat. Sebab ini dia hanya ini dunia sahaja, tetapi dia tidak membawa ini kepada kebahagiaan di akhirat. Ini adalah salah faham dari kait mengenai dengan agama Allah Subhanahu taala. Bila kita mengatakan dia ada fardu kifayah, maksudnya mempelajari ini adalah fard, wajib. Yang ini maksudnya ibadah. Bila seorang itu mempelajari ilmu ini, dia adalah ibadah. Walaupun ini dia pergi di sekolah universiti yang bukan Islam sebagai misal, tetapi ilmunya adalah ilmu yang mulia. Sama juga satu orang yang ini belajar architecture, ini fardu kifayah. Belajar engineering, fardu kifayah. Zaman sekarang IT, fardu kifayah. Zaman dahulu ini tidak ada information technology, tapi sekarang ini manusia semua memerlukan ini. Mempelajari ini adalah fardu kifayah. Jadi sekarang Al-Imam Ghazali dia akan mensyarahkan ilmu dengan lebih luas sahaja. Bukan saja ilmu agama, tetapi juga ilmu yang bersangkut paut ini dengan pekerjaan-pekerjaan manusia dan ilmu yang bersangkut paut dengan membina tamadun. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita umat Islam untuk membina tamadun. Ini perkara kita nak kena faham ini baik-baik. Jadi sekali lagi ini agama Islam adalah agama yang merangkumi segala aspek kehidupan. Dia bukan saja di masjid sahaja, tetapi agama Islam membicarakan tentang hukum ahkam pekerjaan. Begitu juga dengan hukum ahkam melaksanakan perniagaan. Kesemuanya ini perbuatan kita ada kait-mengait dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah daripada keindahan ini agama kita. Kita baca lagi sedikit sebabkan masa. Penulis mengatakan walaisa yantazimu amrud dunya illa bi'amalil adamiyyin. Ini yang seperti mana saya mengatakan tadi. Al-Imam Ghazali dia mengatakan dunia ini, yakni masyarakat manusia tidak akan bertahan tanpa pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia. Jadi kalau manusia semua tinggalkan dunia, apa jadi? Kalau manusia semua yang ini tidak bekerja, semua tidak belajar, boleh kita bayangkan? Maka tidak ada tamadun yang akan bangun, tidak ada masyarakat yang dapat berdiri. Maka ini bukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk kita membina tamadun. Maka beliau mengatakan
wa a'maluhum wa hirafuhum wa sina'atuhum tanhasiru fi thalathati aqsam. Jadi dia mengatakan pekerjaan-pekerjaan manusia terbagi kepada 3 bahagian. Jadi saya rasa kita tangguhkan sebab masa, sebab ini memerlukan keterangan-keterangan yang lebih sedikit. Kita akan membicarakan insya-Allah taala pada pengajian kita yang akan datang. Kita akan lihat dari bagaimana Al-Imam Razali menerangkan kepada kita tentang jenis-jenis pekerjaan dan bagaimana kait mengait ini dengan kewajipan dari seorang muslim yang hidup ini di dalam ini masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti dengan kita membacakan surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحمن ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب بسيئات أعمالنا وأجالنا يا الله يا كريم دعواه في أسرارك اللهم وتعالى إلى السلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. تقبل يا كريم.